Qala musannif rahimahullah babu ma jaa fi mashyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyah. Wa fi salasatu ahadits. Bab berkenaan dengan cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis kat sini. Sebenarnya hadis ni pun kita dah baca dah pada bab 1 dulu. Cuma kita bacalah sebabnya ya dah musannif tulis macam ni lah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ibnu Lahai'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah banyak kali dah kita jumpa. Dia pun perawi yang banyak paling banyak merawikan hadis. Sebabnya dia duduk kat Madinah, pernah jadi gubernur di Madinah. Dan dia ni kau kirakan pengikut kepada khilafah Umayyah lah. Antara orang kiranya yang ikut, cuma berkenaan dengan dia tidak setuju dengan pandangan Marwan. Khalifah masa tu. Bukan khalifah, Marwan tu masa tu adalah gubernur Madinah lah, yang tidak membenarkan Hasan dikuburkan di sebelah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah maknanya kat situ lah, bukan sebelah kiri kanan tu kan dah Abu Bakar Uthman dah kan. Abu Bakar Umar dah. Tapi tidak dibenarkan. Jadi Abu Hurairah ni pun dia membantah lah. Membantah. Itu je yang membantahnya. Cuma masih lagi dia mentaati ulul amri lah. An Abi Hurairah qala, daripada Abi Hurairah berkata, ma ra'aitu syai'an, tidaklah daku melihat sesuatu ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih cantik, lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Sebagaimana matahari bagaikan bergerak pada mukanya. Jadi nampak cahaya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah daku melihat seorang pun yang kiranya lebih laju pada berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berjalan laju. Dia berjalan, kita dah sebut dah pada bab 1 lagi. Dia jalan laju. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seakan-akan bumi itu dipendekkan, dilipat baginya. Inna lanujahidul anfusana. Kami sungguh-sungguhlah mengejarnya. Wa innahu la ghairu muqtarisin. Padahal dia pun tak nampak susah pun. Jadi Rasulullah SAW tu berjalan, walaupun dia yang laju, dia tidaklah nampak macam tergesa-gesa. Sebab dia jalan, cara dia laju, dia memang keadaan begitu. Cuma macam manakah cara tubuh dia ke hadapan sedikit lah bila berjalan laju tu kan, ke hadapan. Tak adalah macam membongkak belakang. Itu sebagaimana disebut Abu Hurairah lah. Ada riwayat daripada seterusnya kita baca. Haddatsana Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin qalu, mereka berkata ghairu wahidin, ramai pula. Ini disebut dengan kalam yang kiranya majhul. Mungkin dia tidak perkenalkan untuk guru dia ni. Ada orang lain ni. Sana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah Maula Ghafrah sani Ibrahim Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim Muhammad ni bukan Ibrahim anak Nabi Muhammad. Min wuldi, daripada anak Ali bin Abi Talib. Maknanya Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib lah. Dia panggil bapa dia tu, dia panggil Muhammad Al-Hanafiyah. Ibrahim ni anak dia lah. Cumanya dia tak glamour sangat ni Ibrahim ni. Ada lagi Ibrahim yang seorang lagi, dia panggil Al-Imam. Tapi ni bukan imam bukan imam. Dia ni pun dia ada juga yang kiranya tak nak ambil hadis pada dia. Tapi bukan hanya seorang lah, ramai-ramai yang boleh terima lah. Dia saduq, siqah, boleh dipercayai. Kana Aliyun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, adalah keadaan Ali itu apabila menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kana idza masya taqalla'a. Dia apabila Nabi apabila berjalan,
dia pun cepat-cepat taqalla, angkat kaki. Okey, angkat kaki dia tu maknanya dia bukan diheritkan kaki dia diangkat. Ka'annama yanhatu min sababin. Okey. Dia punya kelajuan dia tu bagaikan menurun daripada tempat yang tinggi. Makna kelajuan dia itulah. Jadi di jalan laju. Okey, jalan laju. Haddatsana Sufyan wa qala haddatsana abi anil Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia karramallahu wajhah. Disebut karramallahu wajhah. Okey. Ali ni tak pernah sembah berhala. Okey, yang disebut tak pernah bersembah berhala. Jadi oleh kerana itulah disebut karramallahu wajhah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sababin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berjalan di jalan dalam keadaan tegak, takaffa'a takaffuan. Okey. Katanya berdepan sikit, dada dia ke depan. Okay, laju sikitlah ke depan. Bila dia jalan laju memanglah badan tu nampak macam condong ke depan sikitlah. Ka'annama yanhatu min sababin, sebagai seakan-akan menurun daripada tempat yang tinggi. 3 hadis tu saja. Hadis ni pun kita nampak sama je lah kan yang sebelum-sebelum ni. Cuma yang ada hadis daripada Abi Hurairah tu dia sebut ada satu lagi ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulullah. Maknanya Rasulullah SAW paling tampan lah, paling segak. Okey. Ini pun ialah dia menyifatkan Rasulullah SAW. Ini Abi Hurairah kita kena faham dia style dia tak menulis Abu Hurairah ni tak menulis sebagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As, anak gubernur Mesir Abdullah nama dia. Abdullah bin Amru tu bapak dia tu gubernur. Dia tak sama. Amr bin Al-As ni dia menulis. Okey. Tapi Abu Hurairah dia tak tulis. Kalau ditulis pun dia minta padam. Ada sekali tu Marwan Marwan gubernur Madinah lah kira. Amir Madinah dia panggil, Amir Madinah. Anak aku bunyi Amir Madinah dia dia pernah panggil kan Abu Hurairah untuk dia nak uji hafalan dia. Dia bertanya tentang hadis Nabi SAW. Dan ada di sebalik Mami ambil Anas ni. Bising dah. Okey, dia balik semula tadi. Dalam keadaan dia upah juga orang untuk menulis apa yang Abu Hurairah katakan tentang hadis mengenai Rasulullah SAW. Kemudian esok dia panggil lagi, dia tanya benda yang sama. Bila dijawab sama sebiji. Okey, tak tumpah, tak jatuh walaupun satu patah perkataan. Okey, dia disebut kalau Nabi sebut semua itu tepatlah. Itu kelebihan hafalan Abu Hurairah. Tak pelik ya hafalan Abu Hurairah begini. Kita yang pelik ni kita orang Melayu tak hafal sebiji-sebiji. Okey, orang Melayu tak hafal sebiji-sebiji. Saya dah pergi Mesir ni, saya dah nampak dah orang Arab yang yang kuat menghafal. Ingatan ni memang terlalu kuat. Memang macam tip lah, macam tip. Tip. Orang zaman moden tak tahu tip apa. Macam rakaman video. Okey, macam rakaman audio. Tekan dia cakap, lepas tu berhenti so jawab. Maknanya terus direct. Suruh rewind pun boleh rewind balik. Sebiji, tak pernah jatuh. Saya pernah jumpa orang macam tu. Tapi tak terlalu ramai lah. Okay, tak terlalu ramai. Memang ingatan yang kuat. Kalau ingatan tak kuat, tak sahih dah hadisnya. Dia dah jadi hasan. Okay, ingatan dia pun dia boleh macam tu. Kalau dia tu ingatan dia asyik lupa je, tak boleh dah ambil hadis kat dia. Dia panggil ingatan dia tak kuat. Okay, dia dikira siqah tapi tak dipanggil udul. Udul ni ada dua sifat iaitu siqah. Okay. Siqah ni ada dua sifat iaitu udul dengan apa dia panggilnya udul ni dari segi akhlaknya, dan dop tu ibarat ingatannya. Ingatan tu lah penting. Okey, ingatan tu. Jadi nak menilai orang hadis ni dia nilai dua segi, bukan segi akhlak saja tetapi dari segi hafalan. Abu Hurairah terkenal dengan hafalan, okey, dengan hafalan. Dan apabila kiranya Marwan tahu dia hafalan kuat, okey, dan Abu Hurairah dia bagi tahulah Abu Hurairah, kami dah tulis tengok sebiji sama sebagaimana kamu sebutlah. Jadi Abu Hurairah kata
apa yang ditulis itu diminta untuk dipadam. Okay, diminta untuk dipadam. Sebabnya memang style dia. Saya dah pernah jumpa geng-geng hadis ni. Dia ada kumpulan dia ada kumpulan-kumpulan hadis ni. Dia bergerak secara kumpulan. Okey. Dia ada bergerak secara kumpulan. Dia ada school dia. Saya kat Mesir tu saya pernah jumpa lah school. Saya dibawa masuk untuk dalam school golongan Misriyin contoh. Misriyin contoh. Geng semua datang tu semua pada geng muhaddisin. Daripada tua sampai ke muda. Yang main kerjanya hafal hadis. Dia jaga hadis lah. Benda tu okeynya kumpulan tu masih ada sampai sini. Saya dibawa untuk melihat lah. Dan diperkenalkan lah. Saya anak murid pada Syekh Marwan tu tu cara dia. Bab yang ke-20, babu ma jaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan mengenai taqannu'. Taqannu' ni maknanya pakai mask. Pakai mask tu tak adalah menutup muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi hadisin wahid. Hanya hadis satu je disebut sini. Hadatsana Yusuf bin Isa, hadatsana Waqi', hadatsana Rabi' bin Sabih. An Yazid bin Abban an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina'. Adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu banyak kiranya menutup muka. Dia tutup muka. Sudah. Saya bawa sebabnya. Okey. Qina' macam mana? Bukannya yang kita pakai tutup muka macam tu pakai tutup gini. Ini menutup muka. Okey. Kana yuksirul qina'. Banyak menutuplah muka. Kana thawbahu thawbuz zayat. Dan bajunya tu dia punya kain dia tu, kain yang dipakai tu bagaikan berminyak lah, sebab rambutnya selalu berminyak. Dia letak macam ni. Jadi dia tak ada kopiah dia gini lah. Okey, dia gini je. Jadi bila keluar buka ni nampak berminyak lah. Itu sebabnya apa benda lah baju berminyak. Nak bagi tahunya rambut Nabi selalu berminyak. Yang kita ni, saya ni lah jarang berminyak rambut. Tak sempat. Kita bangun pagi pergi kerja. Apanya sempat je lah kan. Kita pun tak pakai minyak pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut, gel rambut sekarang ni. Babu ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk pun kita kena belajar. Dia kalau tak yalah, ada cara duduk yang kiranya yang bagi kita tak bersopan. Contohnya duduk mencangkung. Dia tak sopan. Kalau kita duduk dekat yang bukan tandas lah, contohnya lah kaki belunjuk depan orang tua, contoh lah. Jadi ini kita nak bagi tahu cara tentang hadis ni, tentang bagaimanakah cara duduk sallallahu alaihi wasallam yang kiranya dibolehkan lah. Okey. Hadatsana Abd bin Humaid. Al-anba'na Affan bin Muslim, ana Abdullah bin Hassan an jaddataihi, daripada dua datuknya, an Qailah. Okey, Qailah binti Makhramah. Tak banyak cerita pasal dia ni, tapi dia ni sahabiah. Dia isteri para sahabat lah, Qailah ni, antara yang glamour jugalah. Isteri pada Hurais bin Hassan. Dia bersama dengan penah Hurais bin Hassan. Jadi dia masa tu dia berbudak tapi dia ingatlah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Dia melihat, Qailah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, wa huwa qa'idun al-qarfusa. Cara duduk al-qarfusa. Macam mana saya nak tunjuk ni? Nampak tak nampak tu? Dia duduk macam kakinya nak tunjuk macam mana ni? Lututnya diangkat. Beginilah. Dia peluk lutut. Okey, peluk lutut. Bukannya rapat tapi dia bagaikan dia bagaikan menyandar tapi tak menyandar. Okey. Al-qarfusa. Jadi cara duduk macam tu cara duduk Nabi lah. Jadi dia pegang, dia tak menunjuk lah kaki tu. Jadi dia macam kita pegang lah. Kita pegang kaki tu supaya tak ada belunjur. Al-mutakhashshi'a fil jalsah. Cara dia duduk tu khusyuk. Cara duduk khusyuk. Cara duduk khusyuk ni orang yang tawaduk lah.
Kayaknya cara dia nampak macam ialah mengingati Allah. Kita ni biasanya kita ni duduk cara perwatakan kita selalu tunjukkan kita ni ialah kita ni sebagaikan orang yang besar, tapi Nabi tak begitu. Okey, bagaikan orang biasa-biasa cara duduk dia. Tapi tak semestinya cara ni kan kita tunjuk kepada orang yang kita kena selalu tunjukkan cara duduk macam ni kalau depan musuh tak boleh sebab kita kena tunjuk gah kepada musuh supaya nampak dia ialah dia hormat kita kepada musuh. Lebih-lebih lagi orang yang suka ngata kita sikit-sikit dia ngata dia memang attack kita. Ramai yang bertanya saya, macam mana orang ni asyik cari kesalahan kita. Orang yang cari kesalahan kita, kita tak boleh tunjuk tawaduk kita depan dia tu. Jadi dia akan angkat diri dia rasa dia menang. Sebab kita rasa kita hina pula. Jadi yelah, tapi nak bagi tahunya cara kita kena faham cara kita jumpa orang. Kita tak boleh tunjuk kita ni tinggi supaya orang lain tak rasa sakit hati jumpa kita. Itu kena faham Dan sepatutnya kita kalau jumpa orang pun kita tak nak kita ada sakit hati dengan orang tu. Kita nak jumpa hari-hari, lebih-lebih lagi yang kayaknya kelas kalau classmate contohnya, rakan serumah, rakan sekerja, orang-orang yang selalu kita jumpa tu, kita sepatutnya ada tunjuk rasa rendah diri lah supaya dia tak rasa sakit hati jumpa kita. Yang orang yang selalu tunjuk agah ataupun tunjuk angkat diri ni, bila berjumpa dengan orang tak nak jumpa dia sebab dia rasa macam tak boleh, saya tak boleh jumpa dengan dia terlalu kasar, keras, macam itulah. Jadi sepatutnya duduk macam ni, al-mutakhashyi'a fil jalsah, cara duduk dia tu pun khusyuk. Okey, uraitu minal farq, saya kagum daripada rasa terkejut. Dia rasa terlalu rasa apa panggilnya, rasa kagum cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu faraq tu maksudnya khauf, takut. Okey, uraitu maksudnya aku pun terkejut dengan cara dia, sangat kagum dengan cara dia, padahal dia tu orang besar. Okey, Rasulullah SAW ni manusia yang paling hebat lah kita katakan. Tapi kita kena pandai rendah diri lah. Walaupun kita bergelar Datuk Seri ke, orang panggil, ada orang panggil ni orang dia panggil orang bergelar, profesor. Kita tak boleh, kita kena faham ramai yang kira tak biasa berjumpa cara kita lah, cara kawan-kawan kita kena hormat kita. Mungkin kita kena tinggi rendah sikit egonya kan. Maknanya jangan kita beranggapan semua boleh terima cara kita. Jadi kita dengan cara kita kena rasa rendah diri sikit lah. Itu pun saya sebut lah, tengok situasi jugalah. Pernah Rasulullah SAW apabila berjalan, ada Arabi, orang-orang kampung dari mana tak tahu, dia tariknya baju Rasulullah SAW sampai sakit apa benda bajunya tu, bila tarik ni sakit kat tengkuk ni. Tapi Nabi sabar. Nabi sabar. Kalau kita kata apa benda ni, kita pun mudah nak membentak, kita pun terus marah. Tapi itulah, saya dah sebut gitulah, bukan semua ikut cara kita. Mungkin dia tu cara dia dah terbiasa dah. Cumanya apabila kalau hari-hari tak larat juga kita layannya. Tapi kalau kita jumpa tengok orang yang sekali macam tu, kita faham lah. Dan kalau boleh kita tegur, sebenarnya tegur. Cuma saya sebut gitulah, tak ada siapa yang tahu cara kita. Mungkin tak ada orang semua kenal kita. Apa ni kau tak panggil aku profesor tu, contohnya lah kan. Ada kata, saya ingat lagi, saya telefon profesor, saya tak panggil dia profesor, marah sangat. Tapi itulah, itu kesilapan lah. Kita ada panggil tu, biar panggil dengan cara yang baik. Jadi apabila kita tak dipanggil cara yang baik, kita kena pandai jugalah merendah diri. Jangan terlalu sangat angkat diri sampai kita tahu kedudukan kita tu tinggi, tapi itulah
Skala tu kena tengok ke bawah sikit. Kena ke bawah. Haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi. Okey. Tentang adab ni adab tentang rendah diri ni tak ramai yang buat tak ramai orang buat. Tapi tu yang perlu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita pun, sepatutnya kita tanamkan begitulah. Yang tu anak saya kalau angkat ke diri apa, mula saya marah dia. Lebih-lebih apabila dia bercakap dengan ibu dia. Cukup saya cukup ingatkan kan, membentak ibu kan, mengatakan tidak ke semua tu adalah haram. Okay, tak sama cakap dengan kawan-kawan. Itu contohnya lah, kita perlu ingatkan lah supaya benda tu jadi kelaziman. Haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا. التميمي ni adalah Abdullah bin Zaid bin Asim bin Ka'ab An-Najari, orang Ansar. Dia ni ialah orang yang terkenal lah di kalangan para sahabat. Nama dia tu Abbad Abdullah bin Zaid bin Asim. An ammihi, pakcik dia dah. Ammihi tu pakcik dia tu. Siapa nama dia? Abdullah bin Zaid bin Asim. Nama dia. Dia tak sebut nama sini. Okey, tak sebut nama. Tapi kalau tengok syarah dia ada sebutlah nama. Pakcik dia tu lah. Pakcik dia tu memang glamour. Nama dia Abdullah bin Zaidin. Abdullah bin Zaid ni. Okey, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ramai tapi Abdullah bin Zaid yang dikenal ni sahibu hadis al-wudu. Dia ni terkenal dengan ialah orang yang berjasa besar dalam perang Yamamah, perang orang murtad. Kerana dia ni orang kiranya yang terkenal dengan nama pembunuh dia sebenarnya pembunuh Musailamatul Kazzab. Okey, pembunuh orang yang mengaku nabi. Okey, pemimpin mengaku nabi di Yaman sana. Dia tubuhkan satu angkatan tentera, satu kumpulan lawan Islam, perang besar. Okey, yang membunuh pemimpin kufar tu adalah iaitu inilah nama ajalah. Nama saya sebut Allah bin Zaid bin Asim. Dia adalah pembunuhnya lah. Jadi para sahabat semuanya ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat ni. Dalam masa yang sama, walaupun dia kedudukan yang tinggi, dia tak lupa, tak lokek untuk turun ke bawah untuk mengajar. Okey, untuk mengajar. Bagaimana saya sebutlah, macam Abi Hurairah, dia bekas pemimpin. Zaman Umar Khattab dia dihantar ke Bahrain. Ya, zaman Umayyah pun dia sebagai gubernur. Amir Madinah. Dan dia masih mengajar lagi, masih mengajar di Madinah tu, dan masih lagi bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang itulah menyebabkan dia tu ramai sangat pengikut dia di Madinah sana. Ramai orang ambil hadis daripada dia. Haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman. Mana tadi? Saya tertinggal. Hadis mana tadi? Dia ada ammihi kan. Annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita tentang bapa saudara dia tu. Bahawa dia tu Abdullah bin Zaid tu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan. Okey, tidur terlentang. Tidur terlentang fil masjidin wadi'an. Rijlaihi ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Jadi dia tidur terlentang. Tapi bukan kaki setegak macam tu. Dia letak di mana dia macam bukan bersila lah, maknanya dia letak kaki kanan dia ke arah kaki atas kaki kiri. Dia boleh bertukar-tukar lah tu. Kalau lenguh kan dia tukar situ. Jadi itu cara duduk Nabi SAW. Maknanya walaupun baring dalam masjid dalam masjid. Jadi kat masjid ni boleh baring, okey. Boleh baring. Tak salah pun. Dan cara duduk kaki tu kena dia berlipat sikit tu supaya tak terdedah aurat tu penting tak terdedah aurat. Kalau kita duduk gitu duduk kangkang kan.
Jadi takut terbuka kan. Jadi Nabi SAW duduk memang ya tidur ketang-ketang. Cumanya macam tu lah. Okey, cumanya macam ni. Dia duduk lipatkan kaki, bukan lipat dia angkat kaki kanan dia ke atas kaki dia. Boleh tukar-tukar dulu. Haddatsana Salamah bin Syabib. Anbana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani. Ana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id. An abihi, daripada bapanya Abdurrahman lah. An jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza jalasa fil masjid ihtaba yadayhi. Rasulullah SAW apabila duduk di masjid, kebanyakannya keadaan ni ihtaba yadayhi, kaki dia memang belunjur tapi dia macam mana tangan kanan ni, kiri kanan ni duduk belakang, dia itikak, mungkin dia bersandar, tangan ni letak pada tanah lah. Okay, tangan kaki dia memang belunjur, tapi nya kena letak macam tu. Jadi sama ada duduk macam tu kalau kat masjid. Yang saya selalu nampak orang Arab selalu duduk suka macam ni. Yang ni jarang-jarang lah kami nampak, tapi ada. Okay, ni cara Nabi. Cuma Al-Qarfusa tadi lah yang saya biasa nampak masjid-masjid di Mesir, kebanyakannya orang tua-tua yang duduk semayang ke tepi tu. Selalu lah duduk macam tu. Okay. Babu ma jaa fi tuqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan cara duduk bersandar Rasulullah SAW. Okey, cara duduk bersandar pula macam mana. Jadi cara duduk, jadi kita tengok al-qarfusa dengan mustalqiyan. Lepas tu buat ihtiba, tiga cara lah yang disebut oleh At-Tirmizi. Okey. Pegang lutut, tangan kat belakang dan terlentang, tapi kaki tu diletakkan di atas kaki kiri. Macam itulah kanan atau kiri tukar. Haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi. Haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah. Kita banyak kali sebut tentang Jabir bin Samurah. Okey. Jabir bin Samurah ni dah banyak kali kita sebut lah. Kita tak payah kita sebut lagi sekali ya. Ra'aitu Rasulullah SAW muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan muttaki'an, muttaki'an bersandar. Aku melihat Rasulullah SAW muttaki'an bersandar ala wisadatin ala yasarihi, bersandar di atas bantal di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya. Jadi dia toleh sebelah kiri. Kan, sebelah tangan kiri. Jadi kalau kita bersandar atas kanan, dia tengok sebelah kanan kan. Jadi sebelah kiri. Jadi kiri kanan tak apa sebenarnya. Kiri kanan tak apa. Tak ada masalah. Boleh tukar-tukar. Jadi dia tak sebut duduk macam mana, tapi macam itulah Nabi muttaki'an ala wisadah ala yasarihi. Jadi dia muttaki'. Jadi maknanya dia tak bantal, duduk sebelah kiri. Tak apalah. Dia cara bersandar atas bantal tak ada masalah. Haddatsana Humaid bin Mas'adah. Haddatsana Bishr bin Mufaddal. Haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Ayah dia tu Abi Bakrah lah. Abi Bakrah. Abi Bakrah ni Abi Bakrah As-Saqafi. Nama dia ialah dia digelar Abi Bakrah sebabnya dia pernah lah masa dalam perang tu dapat tawanan, akhirnya Bakrah lah. Dan dia serahkan Bakrah tu kepada Nabi lah. Masa dalam perang itu dia sebut Abu Bakrah. Dia Abi Bakrah. Abi Bakrah ni memang sahabat lah, yang terkenal. Nama asalnya Nufai bin Harith bin Kaldah. Nufai. Jadi itulah kalau daripada dalam hadis ni disebut gelaran Abi Bakrah sebab dia dikenali dengan Abi Bakrah. Dia Abi Bakrah. Nama sebenarnya tu Nufai asalnya, Nufai. Nufai. Disebutnya Abi Bakrah. Itu antaranya lah tentang Abi Bakrah.
an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbar kabair. Ni hadis ni menarik. Dia sebenarnya nak kita hadis ni nak cerita cara duduk tapi dia cerita tentang cara Nabi bercerita, okey, cara Nabi mengajar, okey. Dia kata qala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dia berkata, ketika Rasulullah SAW bersabda ala uhaddithukum bi akbar kabair, okey, tidakkah kamu inginkan aku menceritakan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Okey. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar ni banyak kategori Antaranya ialah kalau dosa besar antaranya ulama sebut dosa yang disebut dalam Quran, contohnya. Dosa lagi yang dilaknat, contohnya. Jadi apa yang paling besar sekali? Nabi cerita tentang paling besar. Qalu bala, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, kami nak tahu apa yang dosa paling besar. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertamanya mensyirikkan Allah, yang kedua uququl walidain, menderhaka dua ibu bapa. Dua ibu bapa, kalau kita ada dua bapa, jangan sekali-sekali menderhaka. Kita ni kadang-kadang terbawa-bawa. Kita gaduh dengan adik kita gaduh dengan mak sekali. Itu jadi isu. Lebih-lebih lagi kalau adik kita tu duduk bersama mak, mestilah mak akan backup adik sebab dia duduk sekali. Kalau tak backup kan nanti bermasam muka. Kalau pula kat rumah tu kan, kita faham lah kan. Cumanya cuma kita kena faham lah tentang sepadan. Marah-marah pun mak masuk campur, kita kena tahu mak tu kita kena hormat macam mana sekalipun. Bila mak halang, kita kena stop. Kita kena faham stop. Okay, macam mana stop. Sebab saya pernah tengok ada orang dia marah-marah kat adik, mak dia halang, dia pun marah mak dia. Lepas tu itulah yang menderhaka Lepas tu pula itulah berlaku kemalangan apa semua. Sebabnya ialah orang terfikir pula kenapa kemalangan, mungkin sebab dia derhaka kepada ibu bapa. Itu contohnya lah. Tapi itulah nak bagi tahunya, dengan mak kita kena tahu dia kuasa dia besar, dia ada veto, dia ada veto. Kita kena faham kuasa dia besar di dalam segi kita penghormatan dia kena angkat besar sangat. Mak bapak ni kita kena faham caranya, walaupun keadaan marah teruk sekali mak pun, kita kena faham bila mak masuk campur, stop. Kita kena redakan. Okey, kena redakan. Sebabnya kita panggil uququl walidain ni antara dosa besar. Kita kena tahu itu sepadan paling besar sekali. Jangan kalau nak gaduh, dengar gaduh adik, gaduh. Tapi gaduh dengan adik, saya boleh macam tu lah, bukan sebenarnya salah sebenarnya gaduh dengan adik. Maksudnya kalau gaduh dengan adik, gaduh. Tapi jangan gaduh dengan mak, stop. Jangan gaduh dengan mak. Macam mana sekalipun kita kena muliakan ibu bapa dalam keadaan bagaimana sekalipun. Sebab kita ni pun ialah tak payah kita nak bagi tahu sebab lah kan. Mak bapak kita dah banyak lakukan untuk kita. Bila kita nak lakukan untuk ibu bapa tu, itu pun antaranya rasionalnya lah. Cuma kita kena faham menghormati ibu bapa adalah satu kewajipan menghormati ibu bapa ada satu kewajipan. Mentaati ibu bapa pun satu kewajipan. Itu kena jelas sekali. Qala wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaki'an. Ketika dia cerita tu, kita je cerita, Nabi sebut ala uhaddithukum bi akbari kabair. Naklah aku bagi tahu. Masa Nabi sebut macam tu, Nabi tengah baring. Nabi tengah baring. Baring macam ni tak gitu. Biasanya Nabi selalu dah baring, tangan letak kat sini, lepas baring sebelah kanan biasanya. Yang ni biasanya keadaan batu kakinya di atas, ialah macam berlipat tadilah. Bukan berlipat, maksudnya dia letakkan kaki kiri ke kanan macam tu lah. Yang tu biasanya menunggu subuh pun Nabi selalu buat macam tu. Okey. Jadi Nabi keadaan sebut tentang ala uhaddithukum bi akbar kabair. Qala bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Baru sebut dua. Dia tak sebut yang ketiga. Kemudian Nabi bangun. Nabi angkat, Nabi duduk. Dari baring, Nabi duduk. Okey. Maksudnya dari sini
nak mengajar dalam keadaan baring dibolehkan. Okey. Sebab Nabi pernah mengajar dalam keadaan baring. Ni pernah ni lah. Rumah saya tegur saya. Bila saya tegur anak baca Quran, saya dengar salah lah sebab saya hafal Quran. Tegur salah. Jangan baring. Dia kata apa ni macam tak hormat gitu. Kau ni Nabi pun baring macam tu, kau marah. Lepas tu dia bagi hujah benda lagi. Kita ni ustaz kan. Bagilah rasional banyak sekali pun Nabi pernah buat macam ni. Tapi kena duduk cara macam tu lah. Baring macam tu lah. Baring. Bukannya kadang terkangkang gitu. Yalah, maksudnya adalah cara adabnya. Tapi baring tu boleh baring. Kemudian maksudnya satu lagi, Nabi baring. Kemudian dia angkat. Dia disambung cerita. Qala wa kana muttaki'an, dalam keadaan dia tu wakana, lepas tu kemudian dia tu pun menyandar dalam keadaan duduk. Wajalah Rasulullah wakana muttaki'an. Dia duduk dalam sebelum ni dia muttaki', keadaan dia menyandar, maknanya dia tengah ni muttaki' gini. Okey. Wa syahadatu zur, dan syahadatu zur atau qauluz zur. Dan yang ketiga adalah kesaksian yang tipu ataupun kata-kata yang menipu. Okey. Kata-kata yang menipu. Syahadatul zur. Jadi dia nak bagi tahu, okey, cara ni kata cara tahdis. Cara tahdis supaya mengambil perhatian. Jadi antaranya adalah dengan cara duduk, ada baring, duduk, tunjuk. Syahadatul zur. Penyaksian yang tipu. Wallahi aku tak cakap macam itu. Sebut contohlah, itu syahadatul zur. Wallahi wabillahi watallahi. Dia sebut dengan nama Allah, tapi semua tu dengan demi Allah tu semua tipu. Itu adalah dosa besar. Saya tak sebutlah siapa-siapa. Tapi jelas dia sebut nama Allah tapi dia menipu. Kena faham itu dosa besar. Dia kena taubatlah, dosa besar, akbar kabair. Yang ketiga, selepas uququl walidain dan isyrak billah, al-isyrak billah. Maknanya yang ketiga, kedudukan ketiga. Lepas daripada syirik dan uququl walidain. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha. Rasulullah terus menyebut wa syahadatu zur hatta qulna laitahu. Sangat cukuplah, berhenti. Moga-moga dia tu senyap je, Nabi senyap. Kenapa Nabi ulang sangat tu? Okey. Supaya ingat bahawa jangan sekali-kali menjadi saksi yang menipu. Saksi mana? Saksi di mahkamah ke, saksi apa penyaksian semua tu, syahadatul zur adalah dosa besar. Bukan biasa-biasa, dosa besar. Yang ni diriwayatkan Abi Bakrah. Abi Bakrah ni kita kena faham. Hadis ni, kenapa disebut tentang hadis ni? Abi Bakrah ni dia pernah menuduh ada sahabat Nabi berzina. Okey. Dan bukan dia seorang, ada 4 orang saksi. Tapi tak dapat dibuktikan 4 orang, 3 orang lah, 3 orang. Tak cukup lah, sepatutnya 4 kan. 3 orang. 2 orang tu dah tarik balik. Okey. Penyaksian dia kata aku tengok orang buat gini kan. Tapi Abi Bakrah kerah juga kata aku tengok. Aku tak tuduh dia tapi aku nampak. Aku tak tuduh dia tapi aku nampak. Macam mana tu? Aku tak tuduh dia tapi aku nampak. Sebab dia kata penyaksian tu adalah satu dosa besar. Penyaksian tipu tu adalah satu besar. Jadi dia pegang benda tu. Yang dia sebut tadi lah. Yang tu dia sebut tentang hadis ni. Dia sampaikan, ada sebab dia sampai ni. Dia sampaikan hadis ni. Dia kena faham. Penyaksian nipu adalah haram. Okay? Penyaksian nipu adalah haram. Jadi sebagai saksi, itulah sebagai saksi dia kena tampil diri, lepas tu dia kena cakap benar lah. Jadi yang 2 orang tu tarik diri tu biar dia lah. Yang saya ni memang haram, tak boleh langsung. Yang itulah dia disebat 3 orang tu disebat zaman Umar Khattab. Sebabnya qazaf lah. Okay? Qazaf. Maknanya dia menuduh orang tanpa bukti. Okey, tapi iyalah itu pun jadi perbahasan. Adakah kalau orang tu saksi tapi dia tak menuduh?
Dia tak menuduh, dia kata dia saksi. Itu jadi perbahasan. Apa benda tu? Entah, tak faham. Contohnya gitulah. Contohnya saya saksi. Saya nampak tapi saya tak ada bukti. Saya nampak, saya tak ada bukti. Saya boleh bagi tahu, saya tak ada bukti. Benda-benda ni macam mana? Kamu nak kata benar atau salah? Saya ingat lagi ada orang tanya saya. Hati Allah, kau dengar, kau jadi saksi. Kenapa kau ni masalah lah. Bukti tak ada. Bukti tu orang lain lah. Ada bukti tak ada. Saya ni saksi. Saya ni saksi. Tuduh tu orang lain buat tuduhan. Orang lain buat dalil. Tapi saya saksi. Saya saksi pada apa? Saya saksi apa yang saya nampak je lah. Siapa yang saya dengar. Saya saksi. Tapi bukti-bukti tu cari orangnya. Adalah orang yang tanya saya sebagai saksi. Saya pun bagi tahulah. Bukti pada tangan saya. Saya boleh bagi tahu siapa yang ada bukti. Tu je lah. Cari dia tu. Contohnya lah kan. Apa tu, perkara apa, saya tak boleh buka sini lah. Okay. Ada lagi 3 hadis ni kita habiskan juga. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ni cerita tentang duduk tadi kan. Tadi saya duduk. Okey. Untuk ambil perhatian. Itu cara tahdis. Ada yang tahdis cara kita nak bagi hadis. Contohnya pegang tangan. Okey. Kau dengar sini. Kau dengar sini. Ada cara macam tu. Pegang tangan. Ada yang tepuk dada. Ada hadis saya baca daripada Sahih Muslim. Dia tepuk dada sebabnya dia nak bagi hadis yang paling panjang. Dan memanglah itu hadis yang paling panjang dalam Sahih Muslim. Okay, panjang sangat dia suruh hafal. Tapi dia tepuk dada tu nak bagi ingat. Dia buka ni bahagian apa nama? Bahagian butang ni, tepuk sini. Bagi ingat ni aku nak ajar kau. Okay, jangan lupa. Itu contohnya nak ambil perhatian. Okay, macam saya induksi lah, ambil perhatian pelajar kan. Tapi yang ni, benda ni biasanya kalau dah biasa induksi yang sama, boring juga kan. Itu contohnya lah. Ini cara ambil perhatian. Dia bagi ambil perhatian tentang syahadatuz zur. Okay, tentang penyaksian yang menipu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Syariqun an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah. Abi Juhaifah ni kita jumpa banyak kali juga. Okay. Dia Abi Juhaifah ni dia pada zaman Rasulullah SAW hidup ni dia budak lagi. Okey, ni dia budak lagi. Kita cerita banyak kali ni. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, amma ana fala akulu muttaki'an. Okey, Rasulullah SAW, adapun daku tidak makan dalam keadaan berbaring. Jadi tak boleh berbaring lah ketika makannya. Jangan makan dalam keadaan berbaring. Duduk. Okay, sunnahnya duduk. Kemudiannya, kalau makan keadaan diri itu okey lagi berbanding baring tu. Okey, baring. Sebab ada hadis makan dekat berdiri. Okey, makan lebih lagi kat mata perang lah kan. Makan kurma. Okey, nak makan kurma. Takkanlah nak duduk. Kalau duduk dah turun dah semua pedang-pedang kan. Itu contohnya lah bagi tahunya. Okey. Dia tengok situasi juga حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول أنت ديني Abu Jaifah sama juga. Qala sallallahu la akulu muttaki'an. Aku ni tidaklah makan dalam keadaan berbaring. Haddatsana Yusuf bin Isa sana Waqi' sana Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Sabrah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Dia aku melihat Nabi SAW dalam keadaan berbaring di atas bantal. Qala Abu Isa, kata Tirmizi, lam yazkur Waqi' ala yasarihi, dia tak sebut tentang kiri ke kanan. Wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israhi nahwa riwayat Waqi'. Sama ada dia ni baring keadaan kiri atau kanan tak sebut. Tadi kita tengok ada hadis tadi tentang baring ada sebelah keadaan kiri ada kiri yang mula-mula hadis mula. Ala yasarihi. Hadis mula hadis 131 awal bab lagi. Okay, awal bab 22 tu. Wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasari illa ma rawa Ishaq bin Mansur, melainkan riwayat Ishaq bin Mansur yang tadi ada sebut
an Israel. Itu yang tentang hadis yang kalau kat sini 131. Saya tak tahulah kat tangan tu. Okey, 131. Yang saya nampak yang dekat dalam buku ni hadis ke berapa ni? 127. Ni 131 dah, 127. Okey. Dah 46 minit. Jadi kita buka soalan. Kita buka soalan. Kita berhenti sini dulu Banyak kita belajar hari ni. Cara duduk. Cara duduk al-Qurfusa. Jarang orang Melayu duduk cara al-Qurfusa ni. Peluk lutut. Peluk lutut. Ni jarang. Yang kiranya kaki menjulur dalam keadaan tu saya nampak. Yang tu saya selalu nampak Arab ni biasa macam tu Lebih-lebih di masjid apabila sebelum khutbah Jumaat tu. Sebelum khutbah Jumaat dia orang biasa duduk macam tu. Yang kita biasa takonuk tu kita jarang dengar lah. Kita buka soalan dulu lah. Kalau tak ada soalan kita terus baca doa je lah. Boleh kumpul soalan boleh kumpul soalan bila-bila tak tanya. Bila-bila tak tanya. Ada apa-apa kemiskinan bila-bila saja boleh tanya. Dan yalah, kalau memang betul-betul nak tanya, tulis, bagi tahu, kita pakat-pakat bincang lah, bahaskan. Ustaz tak setuju pun kita dengar lah apa yang tak setuju tu. Saya ingat saya punya guru pun, saya tak setuju pun dia dengar. Tak dengar. Saya malu nak sebut yang saya tak setuju, tapi dia desak saya juga supaya nyatakan sebab apa saya tak setuju. Saya ingat lagi lah, sampai berjam-jam berbahas dengan dia. Berbahas dengan dia, dengan Arab, Tok Syekh Arab tu. Dekat 2 jam. Siap minta, petang nanti kau jumpa saya. Sambung pula bahas. Saya tak nak. Dah, kau kena keluarkan. Oh, pula dah. Tapi itulah Arab Dia tak puas hati kalau menyimpan macam tu. Okey, ada lagi soalan? Bersandar atau berbaring? Bersandar atau berbaring? Memanglah muttaqi sebenarnya berbaring. Berbaring dalam keadaan sandar. Tadi ala wisadah. Berbaring berbaring. Macam ni pun bersandar, muttaqian. Dia dua-dua tu hampir sama. Asalkan sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Muttaqi. Nanti kita akan kata ada jumpa pula. Muttaqi tu bukannya setakat tu je. Angkat ni apa ni? Tangan ni sandar kepada bahu orang lain. Itu pun itikak tu. Kita akan jumpa pula. Jadi itikak ni dia sandar sampai badan kita ni ambil graviti orang. Macam tu lah. Macam ni pun dah bersandar dah ni. Walaupun duduk kan, dia dah sandar ni. Kalau baring bawah tu sandar lagi. Itu bahasa Arab tu. Bahasa Arab apabila muttaqi ni, apabila dia dah, maknanya dia letak badan dia, pada dinding pun muttaqian juga. Tapi banyaknya muttaqi yang tadi kita baca dalam keadaan berbaring pun ada. Berbaring tu sama. Yang mustalqiyan tu terlentang tu lain mustalqiyan, tapi kaki dia tu kena lipat macam tu. Nabi baring kena lipat. Ada lagi soalan? Itu dalam mesej bersandar atau berbaring, dua-dua. Dua-dua nak kira lah. Dua-dua. Sebabnya dia kira ialah bersandar. Baring tu nak kena sandar jugalah. Ada lagi soalan? Dalam Quran pun ada surah perkataan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa istabrakin. Dalam Quran pun sebut muttaqi. Dia bersandar ada bantal. Ada contohnya lah. Itu apabila kita nak tafsir Quran pula lah. Tafsir Quran pun seronok juga. Bila-bila cerita tentang syurga neraka.